المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات، اكشف العجب عن وجوه هذه المعاني حتى نطلع على خفيات هذه المسائل، واحفظنا من الخطأ والضلال، فأنت موفق كل أمر وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين. وهب لنا يا وهاب عنا وحكمة الرزق يا رزاق، وكن لنا مسهلا، وبالخير يا فتى فافتح لنا، وبالهدى وبالعلم كلنا يا عليم مفضلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Misbah Munir muka surat 46. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا وإياكم بعلومه وبعلوم مشايخنا آمين يا رب العالمين. Dan makna satu pada zat itu pula, dan makna satu pada zat itu pula. Ini makna yang kedua. Satu pada zat Allah ada dua maksud. Maksud yang pertama, seperti mana yang telah dihuraikan, bahawa sesungguhnya zat Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukan daripada bahan-bahan yang tertentu. Dan makna zat Allah bukan terjadi, bukan terdiri daripada beberapa bahan yang bergabung menjadi diri Tuhan. Itu makna yang pertama. Jangan lupa. Tengok balik kitab. Sebab tu kena ada kitab. Boleh tengok balik. Kalau tak ada kitab, dia terlepas macam tu. Ada kitab boleh rujuk, boleh murajaah balik tengok. Jadi dalilnya wajib bagi setiap muslimin, mukminin yang mukallaf beriman, yakin sungguh-sungguh di dalam hati Allah Subhanahu wa ta'ala itu Tuhan yang bersifat dengan wahdaniyah, ketunggalan, keesaan, satu. Kemudian satu Allah Ta'ala itu bermaksud terbahagi kepada tiga bahagian. Yang pertamanya satu pada zat Allah, yang kedua satu pada sifat Allah, yang ketiga satu pada perbuatan Allah. Kita masih lagi menghuraikan makna yang pertama ataupun maksud yang pertama, iaitu satu pada zat Allah. Jadi satu pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala ada dua makna. Makna yang pertama, zat Allah bukan daripada bahan-bahan. Diri Allah bukan daripada sesuatu bahan yang bercampur,
yang melekat, yang bertindih, yang bersambung menjadi diri Tuhan, yang mana percantuman daripada banyak-banyak bahan ataupun zat menjadi satu itu dinamakan dengan kam muttasil pada zat. Kam muttasil pada zat, yang mana kam muttasil pada zat ni dipanggil juga dengan jisim. Jisim. Jadi zat Allah tidak seperti jisim. Zat Allah tidak seperti jirim. Jangan dipanggil, jangan dikatakan, jangan diiktikadkan Allah Ta'ala itu jisim ataupun jirim. Kerana zat Allah itu tidak seperti jirim dan jisim. Kerana itu akidah kita ahli sunnah wal jamaah menolak fahaman yang mengatakan zat Allah Ta'ala itu bertempat. Itu akidah kita ahli sunnah. Akidah kita ahli sunnah wal jamaah, yaitu Allah Ta'ala itu mustahil bertempat. Tidak boleh dikatakan Allah itu bertempat, walau di mana-mana tempat sekalipun. Kerana yang memiliki tempat itu adalah jisim, yang mengambil tempat itu adalah jirim. Allah bukan jirim, Allah bukan jisim, maka Allah tidak ada kena-mengena dengan tempat. Jadi jangan ditanya di mana Tuhan. Tak ada kena-mengena soalan tu. Tak ada kena-mengena soalan tu. Nak tanya mana Tuhan, tak kena, nak tanya. Salah soalan. Kalau makhluk boleh nak tanya. Kalau makhluk boleh nak tanya, mana duduknya Sianu sekarang tu, Sianu kat mana, boleh tanya. Sekarang setan tu duduk kat mana, boleh. Sekarang jin tu duduk kat mana, boleh. Sekarang malaikat tu duduk di mana, boleh. Sekarang Nabi duduk mana, boleh tanya. Sebab makhluk yang berjirim, yang berjisim. Adapun Allah tak boleh nak ditanya di mana. Faham ke tidak? Kenapa tak boleh tanya? Kerana Allah tidak berjirim, tidak berjisim. Yang nak tanya tempat ni sesuatu yang berjirim, berjisim. Boleh faham ke tak boleh faham? Ya ke tidak? Namun kau ada penceramah kata Tuhan atas langit, percaya? Tak guna ngaji, tak guna ngaji tauhid. Tak guna ngaji tauhid. Kita mengaji sifat 20 ni kerana nak menolak fahaman-fahaman tu. Kita ngaji tauhid ni sebab nak menolak fahaman-fahaman yang mengatakan Allah bertempat. Sebab bertempat itu jirim, jisim. Allah tidak seperti jirim, maka tidak ada kena-mengena dengan. Pegang betul-betul, pegang sungguh-sungguh. Jangan hati kita berbolak-balik, sekejap begini, sekejap begitu. Jangan akidah kita macam merojak. Jangan akidah kita macam merojak, duk campur aduk. Fahaman sesat pun kita pakai, fahaman yang betul pun kita pakai. Kalau lauk kambing campur dengan tai kambing, nak makan ke tidak? Tapi ada orang yang tergamak makan. Faham tak? Ada orang yang tergamak makan. Jangan jadi orang macam tu. Dia tergamak nak makan lauk kambing campur dengan tai kambing. Maksudnya dia boleh terima apa pun akidah dia boleh pakai. Kata Tuhan atas langit pun dia percaya. Kata Tuhan tak bertempat pun dia percaya. Orang macam ni rosak akidah dia.
akidahnya tidak sah. Faham tak? Itulah suruh mengaji supaya boleh beza. Apa alasan kalau orang tanya kenapa tak boleh nak kata Allah tu bertempat? Jawabnya dia bukan jirim, dia bukan jisim seperti makhluk. Ngaji sungguh-sungguh. Paling tidak nak jaga hati kita. Kalau setan datang bisik dalam hati kita, kata Tuhan begini, Tuhan begitu, Tuhan bertempat di sini dan di situ, kita boleh gunakan ilmu dan kefahaman kita untuk menepis, menolak. Faham? Bila datang bisikan macam tu dalam hati, kita boleh tolak. Sesungguhnya Maha Suci Allah dari bertempat, kerana Allah bukan berjirim, bukan berjisim. Yang berjirim, berjisim, yang bertempat itu adalah makhluk Allah. Dan tak boleh nak dikatakan Allah itu bertempat di sesuatu tempat yang kita tidak ketahui pun tak boleh. Maksudnya bertempat juga. Meskipun kita tak tahu, maknanya masih boleh ke tidak nak cakap macam tu? Tak boleh. Orang yang mengatakan Allah bertempat itu adalah orang yang telah menyamakan Allah dengan makhluk. Dipanggil mensyirikkan Allah. Siapa tak faham? Faham ke tidak sahaja? InsyaAllah. InsyaAllah. Hati-hati, jaga-jaga pahaman sesat banyak sekarang. Kalau kita tak mengaji, tak mustahil kita akan terpesona, terpedaya dengan fahaman-fahaman tersebut yang disebarkan oleh orang-orang yang kononnya bijak. Disebarkan oleh orang yang konon-kononnya ahli agama, yang konon-kononnya ustaz, yang konon-kononnya ustazah. Sebenarnya mereka puak yang jahil. Kalau mereka puak yang bijak, sudah tentu dia akan menyampaikan akidah yang betul. Kalau bijak mesti sampaikan benda betul. Faham ke tidak? Ini menyampaikan benda sesat, menyampaikan benda salah, maknanya dia bukan orang bijak. Jadi jangan kita terikut. Walau ada setinggi apapun pengiktirafan ilmunya atas dunia ini, ada 10 PhD ke, ada 10 gelaran doktor ke, 18 kali jadi mufti ke, bila dia sebut Tuhan bertempat, jauhi dah, jauhkan diri. Faham? Ini dalam berakidah tak ada toleransi, kena bersungguh. Tak ada nak bolehlah, boleh terimalah. Ini benda merosakkan akidah. Tak boleh. Sebab tu syarat i'tiqad yang sah, iman yang sah, yang pertama dia mesti memiliki pegangan dan kefahaman yang tepat, yang betul. Selain daripada itu mesti jazam, putus, tidak berbolak-balik, tidak bergoncang. Kalau dia i'tiqad, dia dah percaya, dia dah yakin Allah tidak bertempat, itulah pegangannya sampai mati. Faham? Susah, senang, di mana pun dia pergi, itulah pegangan dia. Itu nama jazam yang putus. Kalau hari ini ngaji tauhid sifat 20, dia percaya Allah tidak bertempat. Besok dia pergi ngaji dengan puak-puak tu, dia dengar puak-puak tu kata Tuhan duduk atas langit, Tuhan turun naik langit, dia percaya juga. Ini orang tak ada pendirian akidah. Kalau yang duduk di arash tu macam mana? Duduk di arash tu, itu ayat mutasyabihat nama dia, jangan pakai zahir. Ayat Quran ni, hadis ni ada dua jenis. Satunya ayat muhkamah, ada satu ayat mutasyabihat. Ada ayat Quran yang boleh difahami zahirnya, ada ayat Quran yang perlu dibahas, dihuraikan. Sebab tu bahaya kalau nak ngaji tafsir, beli buku tafsir, baca sendiri.
akidah tak mengaji. Kita ilmu tauhid tak mengaji, akidah tak mengaji, sifat-sifat Tuhan kita tak mengaji. Beli buku baca sendiri, buka kitab tafsir terjemahan baca sendiri. Itu yang banyak jadi sesat tu. Orang suruh ngaji fardu ain dulu, sibuk nak pergi belajar fardu kifayah. Fardu ain ni nak jaga, fardu kifayah tu cabang-cabang. Yang asas, yang tunjang kita tak nak ambil tahu, nak ambil pucuk-pucuk ganting-ganting. Sebab tu bila orang nasihat, dulukan fardu ain tu, dulukanlah. Jangan buat bodoh sombong. Bahaya, bukan apa, bahaya ke diri. Meskipun kita umur dah panjang, umur dah lama, umur dah banyak, bila kita kata nak mula beribadat, mesti ngaji fardu ain. Ada orang anggap fardu ain ni pelajaran budak-budak. Ni fardu ain ni yang kita sedang ngaji. Kalau budak-budak kenapa tanya tak boleh jawab? Kalau pandang lekeh, pandang remeh fardu ain ni, kenapa tanya tak boleh jawab? Patutnya kalau kita kata ilmu fardu ain ni budak-budak, kita beres lah jawab. Nampak tak tu? Hati-hati. Nanti kita akan sampai bab mukhalafah, nanti akan sampai bab tu. Insya-Allah. Banyak ayat mutasyabihat, banyak hadis yang mutasyabihat. Kalau pakai zahir, rosak akidah kita. Ada yang klaim ni Ustaz, dia kata Nabi Muhammad tu Tuhan. Baru tu sesat tu biar pi lah dia tu. Itu Habib bengong dah tu, dah dapat hidayah. Orang kata Muhammad Rasul, dia kata Muhammad Tuhan. Tu pedulinya. Tak payah layan puak-puak macam tu, buang masa. Baik kita ngaji ni, baik kita fahamkan akidah kita betul-betul. Bila kita dah faham akidah kita betul-betul, akidah yang betul dah ada dalam diri, bila datang yang lain kita boleh kesan. Tapi kalau dalam diri kita pun tak tahu akidah yang betul bagaimana, sifat Tuhan pun kita tak kenal bagaimana, inilah menjadi asbab bila datang fahaman-fahaman sesat ni menyebarkan fahaman yang mengatakan Allah ni begini, Allah begitu, Allah bertubuh, Allah ada muka, Allah turun naik langit, Allah berpindah ganda, Allah bergerak diam. Kita pakai, kita terima. Tapi kalau kita dah ada akidah yang betul, dah faham, bila datang benda lain dengan sendiri kita boleh sekat, kita takkan percaya, kita takkan terima. Tapi bila kita kosong, tak nak mengaji, sombong, ni yang bila datang fahaman sesat kita terus ambil, terus pakai, terus percaya. Ulama pesan tu ikutlah. Jangan jangan berlagak sombong. Kalau kata jahil, semua orang jahil. Tak ada seorang pun yang keluar daripada perut mak dia jadi alim. Semua jahil keluar perut. Tapi yang bahayanya, jahil dan sombong. Orang panggil bodoh, sombong. Bodoh sombong ni tak dapat nak nolong sampai bila-bila. Tak dapat nak nolong sampai bila-bila kalau jahil, kalau bodoh sombong ni. Dah tak reti, dah tak tahu, dah tak pandai, orang panggil ajak mengaji, ambil tahu tak nak. Sombong. Tapi jahil. Cukup dengan jahil dah, tak cukup lagi, sombong pula. Jadi duduklah dalam keadaan jahil sampai mati. Kita ni semua jahil, tapi kita nak belajar. Kita jahil, kita tahu, kita tak pandai, kita tak faham bab akidah. Sebab tu kita nak tahu, sebab tu kita usaha mengaji. Orang yang jahil macam ni masuk dalam kumpulan orang yang dikasihi oleh Allah. Allah redha dengan orang jahil yang sedar diri jahil dan nak belajar. Allah benci dengan orang yang jahil tapi sombong. Ajak ngaji tak mau. Akhirnya kesombongan tu makan diri sendiri. Berbalik-balik kepada kita kecelakaan tu tadi. Sebab tu jangan sombong. Sombong tu tak boleh sifat sombong. Kenapa? Sombong ni sifat iblis. Tak kabur, sombong.
Melayu kata sombong, Arab kata takabur. Jadi jangan sombong. Tak layak kita nak sombong. Ngaji sungguh-sungguh akidah ni. Ni sifat 20 ni. Ngaji dulu sifat 20 ni. Dah alim, dah pandai, dah faham besok, ngaji dah tafsir, ngaji dah hadis. InsyaAllah selamat. Ni heboh nak pergi ngaji tafsir, heboh nak pergi ngaji hadis. Tauhid tak nak belajar. Lepas tu kata Tuhan begini, Tuhan begitu. Kau nak membicarakan sifat Tuhan tapi kau tak kenal Tuhan. Kau nak cerita tentang Tuhan, kau nak cerita tentang kalam Tuhan tapi Tuhan kau tak kenal. Kenallah dulu Tuhan tu bagaimana. Baru kau senang nak huraikan dia punya kalam dia. Yang kata Tuhan cakap Arab pun ada. Yang kata Tuhan duduk dalam syurga ada. Macam-macam. Itu semua akibat sombong tak nak ngaji pada doa ini. Tauhid ni. Dia kata ngaji sifat 20 ni pada doa ini budak-budak. Ni tafsir. Betul. Quran ni nombor 1. Ya betul. Kau tu yang tak layak nak belajar lagi. Tak padan lagi. Pratadika, buat cara pratadika. Jangan nak sombong naik darjah 6. Tu maksud dia. Betul pelajaran tu tapi tu untuk orang darjah 6, bukan untuk pratadika macam kita. Ni kita pratadika kena hadap ni dulu. Mau tak mau? Baru mudah nak terima pelajaran tu. Darjah 5, darjah 6 lah. Ini pratadika tak nak mengaji, tak nak belajar. Nak terus lompat kelas darjah 6. Jadi gila, jadi bengong. Jadi bengong lah, pelotak dia jadi bengong. Tak boleh nak terima ilmu tu. Tak padan dengan akal dia tu. Tergopoh-gopoh nak pandai, tergopoh-gopoh nak alim, tergopoh-gopoh nak jadi soleh-solehah. Memang betul, soleh-solehah ni memang kita nak kena jadi orang soleh-solehah. Tapi jangan gopoh. Belum masa Allah nak bagi benda tu. Allah boleh bagi, tapi kalau diri kita belum sedia, kita jadi rosak. Kita jadi rosak. Sebab tu Imam Ghazali pesan dalam ibadat ni memang disuruh buat amal banyak, memang disuruh menuntut ilmu banyak, tapi jangan gopoh gapah, tak sabar. Akibat dia jadi macam tadi kan. Kita pada doain tak nak mengaji kita atas-atas tu. Tu nama tergopoh, gopoh gapah. Bagus tu tujuan dia tu. Nak memahami Quran. Betul tak? Bagus tak? Bagus, tapi kalau tergopoh gapah jadi bahaya. Jadi bahaya. Ingat. Jangan sombong. Baik, ni satu pada zat Allah makna yang kedua, dan makna satu pada zat itu pula ni makna yang kedua. Makna yang kedua, satu pada zat Allah ialah mana? Tidak ada zat yang lain. Mana tak ada zat yang lain selain daripada Allah. Tak ada yang boleh berbilang-bilang dengan zat Allah Ta'ala. Maksudnya mudah nak faham. Tidak ada suatu zat yang lain sama seperti zat Allah. Tak ada. Sejak sedia kala lagi tidak ada sesuatu yang lain memiliki zat macam Allah. Sampai bila-bila dan takkan ada. Tidak boleh diterima oleh akal akan adanya sesuatu yang memiliki zat seperti zat Allah. Dan mustahil. Apa arti mustahil? Tak boleh terima pada akal adanya. Perkara yang tak boleh diterima pada akal adanya sekali-kali. Tak masuk akal. Sampai bila-bila tak masuk akal. Nak kata ada Tuhan ataupun ada benda lain memiliki diri seperti Allah. Tak masuk akal. Mustahil akli.
perkara yang tak boleh diterima pada akal sekali-kali. Ngaji sungguh-sungguh sahabat, ngaji sungguh-sungguh ni akidah nombor 1 kena jaga. Inilah lesen nak masuk syurga tuan-tuan, akidah. Sejahat mana pun, semaksiat mana pun, sebesar mana pun dosa, selagi akidah daripada Allah betul, akhirnya dia akan dapat duduk dalam syurga juga. Meskipun diazab terlebih dahulu dosa-dosa di dalam neraka no. Tapi lambat laun akhirnya dia akan duduk dalam syurga dan kekal selama-lamanya. Tapi kita tak naklah duduk neraka dulu. Faham tak? Oh, ada yang kata kalau macam tu tak apalah, masuk neraka dulu. Lepas tu nanti kalau dah kena bakar hari-hari, kira macam dah biasa. Akhir nanti masuk dalam syurga. Kira tak apalah. Janganlah bengong macam tu. Siapa nak duduk dalam azab no? Faham? Kita nak masuk syurga tanpa singgah neraka tu. Cuma nak kata pentingnya akidah ni. Jahat setara mana pun, kalau akidah dia betul, lambat laun dia akan duduk syurga juga. Tapi dahlah jahat, dahlah maksiat, ataupun nampak zahirnya taat, buat ibadat, akidahnya sesat, ini takkan jumpa syurga sampai bila-bila. Meskipun pada zahir waktu atas dunia dia sembahyang, dia puasa, dia haji tiap tahun, umrah tiap minggu, dan duit banyak. Tapi bila akidahnya sesat, akidahnya salah, kekal dalam neraka selama-lamanya. Selama-lamanya. Jadi jaga akidah baik-baik. Bukan maksud nak kata buatlah maksiat asalkan akidah betul. Bukan maksud saya macam tu. Nak cerita pentingnya akidah yang betul. Meskipun dia ahli maksiat, selagi akidah dia betul, dia ada ruang dan peluang nak duduk dalam syurga Allah. Tapi kalau mati dalam keadaan akidahnya salah, akidahnya sesat, walaupun di dunia dia tak pernah tinggal solat, dia takkan dapat masuk syurga selama-lamanya. Kenapa? Kerana dia tidak beriman dengan Allah. Apa maksud beriman? Memiliki pegangan yang betul. Ngaji sungguh-sungguh. Subhanallah. Ada kawan kita, insya-Allah sahabat. Ada kawan masih ngaji betul insya-Allah. Tu ada hikmah. Saya tergolek kat highway baru ni, ada sahabat ni dia kata. Ahlan wa sahlan. Tergolek dekat Senawang itu tu, dalam hujan tu ni kawan teman kita. Naik motor je. Air kami nak balik Syah. Tak tahu langgar apa benda, tayar pecah. Kita dah 6 kali accident. Allah bagi peluang ni, buat banyak dosa. Banyak dosa lah bagi peluang ni. Pun tak sedar-sedar diri. Baik, kemudian ni ngaji sungguh-sungguh. Ngaji sungguh-sungguh. Allah barakallahu fikum. Okey, ingat tu, pegang betul-betul dalam hati, tidak ada sesuatu yang lain memiliki zat seperti Allah. Contohnya dibisikkan dalam hati kita, ada sesuatu yang dirinya sedia kala macam Allah. Mustahil. Ada sesuatu yang dirinya tidak bertempat seperti Allah juga.
Mustahil. Ada sesuatu yang memiliki kesempurnaan seperti Allah? Ada sesuatu yang maha suci dari kekurangan macam Allah juga? Mustahil. Faham Kita nak mati besok saat sakaratul maut tu lagi macam-macam tipu daya iblis bawa datang. Kalau kita tak ada ilmu tentang Tuhan, bagaimana nak selamat dalam tipu daya kita? Iblis ni dia bijak, dia dulu kenal Tuhan daripada kita. Cuma Allah laknat dia sebab dia dia tahu apa kelemahan kita. Sebab tu kalau kita tak ambil berat nak kenal Tuhan, tak mustahil besok dipusing-pusingkan akidah kita waktu nak mati. Waktu hidup penat lelah buat ibadat, akhirnya mati kafir, na'udzubillah min dzalik. Sebab apa? Rosak akidah saat nak mati dah. Jadi kita sekarang ni usaha belajar. Sebab apa? Nak memahami akidah, nak kenal Tuhan. Mudah-mudahan, harapnya Allah jaga, Allah pelihara akidah kita waktu hidup dan waktu nak mati lebih-lebih lagi. Ini orang panggil usaha. Ini orang panggil buat sebab. Usaha makna buat sebab. Nak Allah jaga akidah, kita kena buat sebab. Belajar, memahami, beramal, kemudian serah kepada Allah. Bukan peluk tubuh, tak nak ambil tahu tentang Tuhan, cuma semata-mata doa, hidupkan aku dengan iman, matikan aku dengan iman. Bila Tok Guru panggil, mari kita mengaji ilmu tauhid, mari kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Apakah sifat-sifat yang layak dan yang tak layak yang harus dengan Allah tu, supaya kita boleh membezakan di mana di antara sifat Allah ataupun membezakan zat Allah dengan zat makhluk, supaya kita terselamat dan keliru daripada menyamakan Allah dengan yang lain, menduakan Allah. Sombong, tak nak. Tapi lepas solat minta. Ini namanya berkhayal. Tu namanya khayal. Angan-angan mak jenin je dah. Orang yang harap dia akan buat sebab. Malulah, hoi, kita orang muda-muda malu. Ni tengok ni yang datang ngaji ni semua makcik-makcik. Sakit tumit, sakit lutut, sakit pinggang, sakit macam-macam, sakit hati, macam-macam semua dia. Malu lah kita muda-muda tak nak ngaji. Yang ada dalam kelas ni semua otai-otai, jangan main. Malu lah kita, orang boleh berlari, boleh melompat, boleh berjoget, boleh apa, tak nak ngaji. Orang sakit-sakit ngaji, orang sihat-sihat tak nak ngaji, malu lah. Malu. Ngaji sungguh-sungguh kerana harap Allah jaga akidah kita. Amin ya Rabb. Kemudian, maka jika ada zat yang lain seperti zat Tuhan, kalaulah seandainya ada orang nak kata begitu, dia kata adalah yang lain macam Allah. Contoh, kalaulah seandainya, itu maksudnya kalau. Maka jika ada zat yang lain seperti zat Tuhan yang boleh berbilang, mana yang boleh disamakan dengan Tuhan, berbilang tu makna boleh kita kata begini, maka jika ada zat yang lain seperti zat Tuhan yang boleh berbilang dengan Tuhan, maksudnya begini, yang sama dengan Tuhan. Kita buat nota situ, mudah kalau nak baca balik dekat rumah nanti faham. Yang boleh berbilang dengan Tuhan tu maksudnya apa? Yang serupa dengan Tuhan. Maka dinamakan dia kam muttasil pada zat. Apa maksud kam muttasil pada zat ni? Bilang-bilangan yang berasingan. Berbilang tapi dalam bentuk berasing. Kam muttasil dulu, berbilang tapi bercantum. Boleh tak? Sekarang ni boleh tak beza berbilang yang bercantum dengan berbilang yang bercerai? Boleh beza tak? Berbilang yang bercantum tubuh macam tubuh kita.
Tubuh kita ni walaupun nampak satu, tapi hakikatnya ada macam-macam bahan, ada macam-macam unsur yang Allah cantumkan menjadi satu. Itu namanya kam muttasil namanya. Apa murid-murid? Kam muttasil. Anda. Kam muttasil namanya. Berbilang dan bercantum. Berbilang ataupun bilangan yang bercantum. Apa namanya murid-murid? Kam muttasil. Pandai. Boleh balik awal begini. Tulis. Jangan tak tulis. Hadiah ni balik awal lah gini. Okey, kalau berbilang tapi berjauhan, berbilang tapi berasingan, satu duduk Melaka, satu duduk Johor, satu duduk Kedah, satu duduk, itu berbilang juga. Berbilang yang bercerai namanya kam munfasil. Kam apa murid-murid? Kam munfasil. Pandai. Alhamdulillah. Kam munfasil. Apa seronok hari tu rasa macam tadika kan? Tadika. Kamun fasil namanya, berbilang. Ni contoh yang kita tengok dalam kelas ni, yang kejadian dia macam saya ni, yang serupa dengan diri saya ni, yang kejadian ni berasal daripada air mani, kemudian ada darah, ada tulang, ada daging dan sebagainya. Yang macam saya ni ada di tempat-tempat yang lain. Banyak di tempat yang lain. Maknanya bukan saya seorang yang macam ni. Banyak lagi yang macam ni, tapi dalam bentuk berasingan, dalam bentuk berjauhan. Ini yang dimaksudkan berbilang tapi berasingan. Kam apa tadi? Kam munfasil. Pandai. Kam munfasil. Jadi kalau seandainya ada di sesuatu tempat yang lain, suatu benda, suatu perkara yang dirinya macam Allah Ta'ala juga, itu yang dikatakan kam munfasil, berbilang tapi berasing. Jadi tak bolehlah kita nak mendakwa, nak beriktikad Allah saja satu begitu. Tak bolehlah nak kata begitu, kerana dah ada yang lain macam tu juga. Faham ke tidak? Faham ke tidak ni? Kalau seandainya ada di tempat yang lain satu zat yang macam Allah, boleh tak kita nak kata Allah saja satu? Boleh tak? Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Kerana dah ada yang lain serupa dengan dia. Faham? Kan dah marah dah ni. Marah dah. Nak bagi penegasan sebab tengok kebil. Yang nak menulis berhenti. Jangan khayal ngaji. Jangan khayal ngaji. Makna bilangan yang berasingan. Kalau ada, kalau yang macam saya ni kan banyak di tempat lain. Jadi saya, contoh saya nak mengaku, saya nak bagi tahu sekarang ni pakcik, makcik, yang kejadian macam saya ni asal daripada air mani, kemudian ada darah, ada daging, ada tulang, ada kulit dan macam-macam. Dalam alam ni tak ada. Saya seorang ni macam ni. Boleh tak saya nak mengaku macam tu? Tidak. Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Saya jawab sebab apa tak boleh? Andai. Sebab ada yang lain yang serupa dengan saya. Faham tak? Macam tu lah ngaji. Kalau tak faham pun jawab faham je lah. Kalau tak kan saya ulang lagi. Jawab faham kan saya terus je. Cepat khatam kitab, boleh makan pulut kuning. Tak apa. Ngaji lagi. Kemudian nampak tu, maka jika ada zat yang lain seperti zat Tuhan yang boleh berbilang dengan Tuhan, maka dinamakan kam munfasil pada zat. Artinya bilangan yang berasing-asingan, yang berjauh-jauhan, yang berpisah, maka tidak dikatakan satu juga. Mana tak boleh nak katakan Tuhan tu satu. Tak boleh nak kata Tuhan tu satu, sebab dah ada yang lain macam dia. Hukumnya
akal tak boleh terima. Mana ada sesuatu macam Tuhan? Ada ke tidak? Mustahil. Akan datang? Lepas besok dah masuk dalam syurga besok? Tetap mustahil. Tetap mustahil. InsyaAllah pandai dah semua. Okey, terus. Dan makna habis dah. Okey, satu pada zat habis dah. Agak-agak settle dah. Maksudnya jangan sekali-kali menduakan zat Allah. Jaga. Tujuan diterangkan satu pada zat Allah ni, kam muttasil dan kam munfasil ni, tujuannya supaya kita faham dan jangan sekali-kali menduakan zat Allah dengan yang lain. Kalau orang tanya apa maksud menduakan zat Allah, yang pertama dia mengatakan zat Allah itu daripada bahan-bahan yang tertentu. Dia mengatakan zat Allah itu ada bahannya. Diri Tuhan tu ada bahan yang bergabung menjadi Tuhan. Faham tak? Itu makna yang pertama. Ataupun dia mengatakan Allah itu berjisim. Ini makna yang pertama. Orang yang menduakan zat Allah. Faham ke tidak? Sebab tu jangan kata Allah berjisim. Sebab orang yang mengatakan Allah berjisim ni menunjukkan dia tidak percaya yang Tuhan tu satu. Sebab jisim ni apa? Benda banyak jadi tu jisim tu. Jisim ni makna benda banyak gabung jadi satu, tu jisim. Contohnya mana? Ni tubuh kita ni. Jadikan tubuh kita ni contoh. Tubuh aku ni jisim. Banyak bahan yang bergabung menjadi diri aku ni. Diri aku ni jisim namanya. Jadi hakikatnya kita bukan satu, tapi banyak bahan yang bergabung menjadi diri kita. Itu yang pertama. Dan makna yang kedua, jangan dikatakan ada sesuatu yang lain dirinya seperti Allah. Jangan. Kalau kata ni, kalau i'tiqad ni makna dia dah menduakan zat Allah, syirik dah. Orang panggil mensyirikkan zat Allah nama dia. Rosak akidah, jadi kufur. Okey, sekarang kita nak pindah kepada satu pada sifat pula. Kerana wajib bagi diri kita yang mukallaf menunggalkan, mentauhidkan sifat Allah. Sekarang ni nak bagi faham pula apa maksud mentauhidkan, mensatukan sifat Allah tu bagaimana. Ni nak hurai. Dengar baik-baik, jangan tidur. Dan makna dah boleh. Okey. Dan makna satu pada sifat itu. Dan makna yang dikehendaki dengan satu pada sifat itu ialah tidak ada di zat Allah. Zat tu makna diri Tuhan. Tidak ada pada diri Tuhan, pada zat Allah. Diri Tuhan, bila sebut zat Allah, diri Tuhan kita faham dah. Tak serupa dengan sesuatu. Jadi tak payah nak congak-congak, nak khayal-khayal bagaimana diri Tuhan. Faham tak? Sebab dirinya tak sama dengan tak sama. Tidak begini dan tidak begitu. Tidak berwarna, tidak berbentuk, tidak bertempat, tidak berlembaga, tidak berjirim, tidak berjisim, tidak besar, tidak halus, dan tidak segala-galanya. Jadi tak payah nak khayal-khayal zat Tuhan, diri Tuhan bagaimana. Faham? Nanti kan duk khayal-khayal, nanti kan setan masuk nanti kan. Dah bila setan duk bisik, dia kata kalau dah Tuhan tu begini pun tidak, begitu pun tidak, macam ni pun tidak, macam tu pun tidak, macam mana Tuhan tu sebenar-benarnya? Maka jawabnya hanya Allah saja yang mengetahui.
Faham ke tidak? Bila datang bisikan macam tu, tolak macam tu. Tidak ada yang mengetahui hakikat sebenar-benar diri Allah melainkan Allah sendiri. Allah sendiri. Yang kita belajar ni sifat-sifat bagi zat dia. Kam muttasil berbilang tapi bercantum, kam munfasil berbilang tapi bercerai-cerai. Betul. Bijak orang ngaji ni. Bijak orang ngaji ni. Dia tak faham pun dia masuk dalam kumpulan orang bijak. Tapi kalau dia cakap orang putih speaking London bergabung bergasap, tapi dia tak nak mengaji agama, dia tidak bijak sebenarnya. Dan makna satu pada sifat itu ialah tidak ada di zat Allah Ta'ala dengan baik-baik. Tidak ada pada zat Allah itu dua sifat umpamanya daripada jenis yang satu. Okey, dengar nak hurai. Dia baca kitab ni macam ni lah. Ni nama style ngaji pondok macam ni. Kata kalau nak tahu ngaji pondok tu macam mana ngaji kat pondok tu macam mana macam ni cara ngaji dia. Dia tak main baca kapal terbang. Buka sebelah, sebelah. Cuba kita langkau tengok muka surat ni. Okey. Baca. Awak baca. Murid pun baca. Okey, ni seorang lagi sambung perenggan seterusnya. Dia pun sambung. Okey, nanti selebihnya kitab ni nanti baca sendiri Okey, baca sendiri nanti minggu depan kita buat sambutan lah. Kita buat meraikanlah dah habis dah belajar kitab. Bukan. Pondok bukan macam tu ngaji. Kulit ke kulit, baris demi baris. Bayangkan ngaji macam tu, tuh guru dulu, ulama dulu macam itulah cara dia mengaji. Sebab tu makan masa 20 tahun, 30 tahun ngaji. Agak-agak kehalusan kepahaman dia macam mana agak-agak. Nak banding dengan orang sekarang ngaji 5-6 tahun, ngaji langkau-langkau, baca sendiri. Fikir bodoh-bodoh sudah. Tak payah fikir pandai-pandai, fikir bodoh-bodoh sudah. Nak bezakan ilmu orang sekarang dengan ilmu tok guru yang dulu, ngaji kulit ke kulit, baris demi baris, setiap perkataan dihurai, dibahaskan puluh tahun. Cuma kerajaan tidak iktiraf sahaja ilmu mereka. Kita yang sekarang ngaji 4 tahun, langkau-langkau, baca sendiri. Mentang-mentang kerajaan iktiraf dia punya sijil, sombong. Tok guru dulu tak betul. Tok guru dulu tak pandai. Pergi ku ngadap mana tengok macam mana. Allah, hebat, tak boleh lawan tok guru dulu. Hemah ni dahsyat. Dia mengaji dalam keadaan susah, bukan macam kita ni. Ada aircon pun malas nak datang. Aircon dah ada, kipas dah ada, lampu berapa butir, kipas angin lagi, aircon lagi. Tok guru kita, Tuan Guru Haji Abdullah Lubuk Tapah tu, waktu dia pergi ngaji di Mekah tu 14 tahun. Di Mekah 14 tahun. Waktu dia mengaji dengan almarhum Tuan Guru Haji Abdul Rahman, bapa dia, daripada umur dia kecil sampai umur dia 19 tahun tu ngaji kat sini. Daripada umur 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, berapa tahun tu? Daripada umur 8 sampai 19. 11 tahun. Berapa tahun? 11 11. tahun ngaji dengan bapa dia. Bapa dia anak murid Tok Kenali. Bapa dia anak murid Tok Kenali. Dia ngaji dengan bapa dia selama 11 tahun di sini.
pergi ngaji kat Mekah 14 tahun. Berapa tahun dia ngaji? 25 tahun. Tu pun dia tak nak balik lagi sebenarnya. Tak puas nak ngaji. Tapi oleh kerana belanja bapak dia dah tak ada, bapak dia suruh balik. Tu berapa kali bapak dia pujuk dia balik. Mula-mula bapak dia hantar telegram suruh balik sebab duit dah tak ada nak tampung dia belajar kat sana. Bapak dia jual macam-macam lah, buluh lah, padi lah, sirih lah, ikutlah. Susah ni nak tampung dia belajar kat sana. Tapi dia minta nasihat tutup guru dia dekat Mekah nak. Tutup guru dia banyak pengarang-pengarang kitab. Dia ngaji dengan pengarang kitab sendiri maupun tuk guru yang Melayu, yang Arab. Ngaji sendiri. Mengadap lutut. Minta. Kemudian tuk guru kata kalau nak ngaji lagi minta izinlah lagi dengan ayah dah. Sebab yang kau mengaji sekarang bukan qadar fardu ain dah. Yang kau ngaji ni dah masuk fardu kifayah dah. Kalau kau ingkar, ayah suruh balik, kau tak nak balik, nanti kau jadi anak derhaka walaupun kau alim. Lain kalau sedang ngaji fardu ain, tu lain. Ni dah fardu kifayah maknanya. Maknanya kalau ayah suruh balik, dah kena balik dah tu. Tapi dia cakap, pujuk ayah dia ada ngaji, disambung lagi. Tu yang sampai dapat 14 tahun. Berapa tahun dia tak datang kelas? Selama dia 14 tahun di Mekah, berapa kali dia tak masuk kelas? Tak lebih 6 kali. Dalam 14 tahun, tak lebih 6 kali tak masuk kelas. Pun sebab uzur. Kita sebulan berapa kali kita tak datang kelas? Hujan. Baik ada alasan kukuh. Agak-agak ilmu dia macam mana tuan? Agak-agak ilmu dia macam mana? Segala jenis ilmu dia ngaji. Quran tak Quran, hadis tak hadis, mustalah hadis, usul tafsir, nahwu, sarah, mantik, bayan, badik, balaghah, semua ngaji. Tiba-tiba orang sekarang ngaji 3 tahun, 4 tahun, untuk guru tu tak pandai. Sombongnya lah kau. Menyalahkan tu guru dulu. Allah, hebatlah tu guru dulu. Waktu dia ngaji di Mekah tu tak ada elektrik lagi, dia kata. Pakai pelita. Pelita. Waktu tu dia kata setiap tiang di Masjidil Haram tu ada tutup guru yang mengajar. Setiap tutup guru tu berpuluh anak murid, ada yang beratus anak murid mengaji. Setiap dekat tiang, kebanyakan tiang-tiang dalam masjid. Semua yang mengajar si tutup guru yang ahli sunnah wal jamaah. Tapi sekarang tak ada dah. Pok-pok Wahabi duduk tiap-tiap tiang dah. Tak ada dah. Pok-pok Wahabi duduk kat tiang-tiang tu yang ngajar tu semua faham Wahabi. Tu nak cerita zaman dia ngaji dulu. Pelita. Walaupun dalam keadaan begitu, beratus murid ngadap guru. Dalam keadaan tak ada kipas, berpelitakan tu je. Tengok hemah orang dulu ngaji. Sekarang orang dah siapkan, mari datang mengaji, tempat selesa. Kursi boleh pusing-pusing. Boleh pusing-pusing. Makanan disediakan, berekon. Kitab disediakan juga. Pun tak mau. Free lagi. Tak mau. Punyalah sombong. Jadi kita ngajilah sungguh-sungguh. Allah banyak bagi kemudahan dekat kita. Ngaji sungguh-sungguhlah. Okey, satu pada sifat Allah. Dengan makna apa tadi? Begini. Okey, sifat Allah tu bila ditilik kepada jenis yang berbeza, banyak. Sifat Allah bila ditilik daripada sifat, daripada sudut jenis sifat, banyak, tidak terhitung banyaknya sifat kesempurnaan Allah. Contohnya
wujud sifat lain, qidam sifat lain, baqa sifat lain. Itu nama lain-lain jenis, faham tak? Jadi banyak. Yang 20 ni yang tak dapat tidak kita mesti kena belajar. Adapun hakikat sebenar-benar sifat kesempurnaan Allah tak terhitung banyaknya. Tidak ada yang mengetahui melainkan Allah saja. Okey, setakat tu faham ke tidak? Kalau kita kata sifat Allah tu banyak, faham tidak? Banyak tu bila ditilik kepada jenis lain lah, jenis yang beza. Okey, sekarang setiap jenis tu contohnya jenis kudrah, jenis iradah, jenis sama, contohnya setiap jenis ni semua ada satu sahaja di zat Allah. Contoh, kalau orang soal ada berapa Allah Ta'ala tu ada berapa sifat pendengar dia, maka jawabnya sifat pendengar Allah hanya satu sahaja. Cuma yang didengar itu yang banyak. Ta'alluq sifat pendengar tu yang banyak. Sifat pendengar Allah satu. Ta'alluqnya yang banyak. Apa maksud ta'alluq? Peranan sifat. Tulis, jangan angguk je. Nanti saya nak minta buku kerja, saya nak semak. Apa tak tulis siap. Kan sekolah. Kan sekolah kan kutip buku. Kumpul buku, ketua darjah. Ketua darjah kumpul buku. Cikgu nak semak. Jaga saya semak, tengok tak ada catat, siap. Ulang balik. Tahu takut. Tahu takut ada semak. Apa tadi? Sifat Allah itu satu. Ta'alluq. Apa ulang makna ta'alluq? Adalah peranan. Makna ta'alluq tu urusan sifat. Urusan bagi sifat. Fungsi sifat, peranan sifat. Urusan sifat. Rupa tak tulis lagi. Hari itu kita kata tulis. Rupa berlakon ni dia buat gerak-gerak pensel macam tu. Tu murid-murid ni macam-macam. Gurau pakcik, gurau. Barulah hilang mengantuk dah. Mengaji ni mengantuk bukan main. Nampak hujan-hujan ni, jangan buat pasal lah. Tadi jangan buat pasal. Nak pergi ke tak nak? Nak pergi ke tak nak? Ini macam nak bagi, minta usul bagi ni. Setan duk usul. Alah, sesekali kata dia minta uzur, orang pun faham hujan lagi ni. Hampir-hampir tadi muju dapat taufik Allah. Hampir-hampir itu terkucil juga. Okey, ta'alluq dah tulis belum? Apa maksud ta'alluq? Peranan sifat, urusan sifat. Jangan ada yang tak tulis. Tulis, beli pen mahal-mahal tak nak guna, membazir. Nanti beku dakwah dia. Beku dakwah dia, beli pen lain pula. Gunakan. Biar 1 minggu 3 batang pen beli. Barulah orang meniaga kedai buku tu maju. Ini tutup kedai kawan tu. Kita beli sebatang 18 tahun guna. Dia duduk termenung, mana orang tak datang beli pen ni. Nak beli macam mana? Sebatang tu dia beli bukan dia guna. Buat kuih hidung, kuih telinga. Allah. Okay, dapat dah ta'alluq tu makna urusan Okey, kalau orang tanya, ada berapa sifat pendengar Allah? Jawabnya satu. Ada berapa banyak ta'alluq sifat pendengar Allah? Jawabnya bila sebut ta'alluq sifat banyak. Bila sebut sifat tu okey, tanya lagi. Ada berapa sifat ilmu Allah? Satu. Ada berapa banyak ta'alluq sifat ilmu Allah? Banyak. Ada berapa sifat pelihat Allah? Satu. Ada berapa banyak ta'alluq sifat pelihat Allah? Banyak. Boleh faham tak? Alhamdulillah.
itulah. Okey, itu yang dimaksudkan. Kalau kita tak belajar, kita faham sifat Allah tu banyak. Maknanya kalau kudrat Allah tu banyak, kudrat Allah tu. Kita faham je. Dah, kudrat Allah satu je. Ta'alluq tu yang banyak. Urusan sifat kudrat tu yang banyak. Sifat kudrat satu je. Boleh tak bezakan tu? Kalau yang dikatakan sifat Allah tu banyak, tilik kepada jenis lain-lain. Tapi setiap jenis tu semuanya ada satu. Kudrat satu, iradat satu, samad satu. Tu maksud. Boleh faham? Ke macam ada gabung-gabung, bela-bela, gabung ayam, gabung jauh, gabung dekat. Macam tu lah. Tak apa, nanti faham lah tu. Hari ni nak faham semua banyak cantik. Semua banyak cantik. Semua banyak cantik. Boleh dapat pahala walaupun tak faham. Tu kelebihan mengaji. Tak faham pun Allah kasih, Allah sayang, Allah redha, Allah ampun dosa, Allah bagi pahala. Malaikat doakan, makhluk-makhluk mintakan ampun. Sungguh orang ngaji ni, makhluk-makhluk tu kebau lembu tu doakan kita, minta ampun, ya Allah ampunkan dosa orang-orang belajar ni. Bukan cakap main-main. Nabi tu sabda Nabi, hadis Nabi SAW. Walaupun dia tak pandai, walaupun dia tak faham mengaji, dia payah nak faham, tapi dia bersungguh, dia ikhlas, kelebihan tu tetap dia dapat. Dan dia takkan dipersalahkan dengan sebab dia tak faham tu. Faham tak? Tapi kalau yang tak faham dengan sebab sombong, tak nak ambil tahu, ini dipersalahkan besok. Kenapa otak kau Allah bagi, kau tak gunakan untuk usaha memahamkan hukum-hukum Allah. Sedangkan hukum-hukum Allah. Sedangkan